Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم ورضي الله عنا وعنكم آمين. قال والفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. Baik. Fi'il itu mempunyai dua bahagian. Ini musannaf akan jelaskan kepada kita tentang kedudukan fi'il. Bukan fi'il itu terbahagi kepada bawah. Ini kedudukan dia dari segi i'rab dan bina. Adapun dari segi bahagian fi'il dari sudut pandangan lain berkait dengan masa, yang tu fi'il terbahagi kepada tiga bahagian. Okey, wal fi'lu darbani. Fi'il itu mempunyai dua bahagian, mabniyun. Yang pertamanya adalah mabni, wa huwa al-aslu. Mabni merupakan bahagian fi'il yang asal. Asal fi'il itu adalah mabni. Wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Mu'rab iaitu mu'rab itu merupakan far', cabang, pecahan daripada asal. Berbeza dengan isim. Isim asalnya adalah mu'rab, fara'nya adalah mabni. Baik. Wal mabniyu naw'ani. Yani wal fi'lul mabni, fi'il mabni itu terbahagi kepada dua bahagian. Naw'an yakni dhu naw'ain. Ahaduhuma, salah satu daripada dua bahagian fi'il itu merupakan fi'il madhi. Salah satu daripada dua bahagian fi'il yang mabni itu adalah fi'il madhi. Wa bina'uhu 'ala al-fathi. Okey, fi'il madhi ini dibina di atas fathah. Maknanya akhirnya berbaris fathah. Akhir fi'il madhi itu adalah baris fathah. Mabni 'ala al-fathi. Illa, kecuali di sini bermaksud dia tidak lagi dibina di atas fathah. Jadi kalau tidak ada yang akan disebutkan oleh musannaf, maka fi'il madhi itu bina di atas fathah. Kecuali apabila masuk apa-apa yang akan disebutkan nanti, maka
dia berubah daripada bina di atas fathah kepada bina di atas yang lain. Illa idza tasala bihi wawul jama'ati, kecuali apabila bersambung dengannya, yakni dengan akhir fi'il madhi itu. Apa benda yang bersambung? Wawul jama'ah, oleh wa jama'. Apabila wa jama' bersambung dengan akhir fi'il, apa yang akan berlaku di akhir fi'il? Fayudammu, maka didammahkan, yakni didammahkan akhir fi'il madhi. Akhir fi'il madhi itu didammahkan sekiranya bersambung ataupun berhubung dengan waw jamaah. Apa makna waw jamaah? Waw jamaah itu ialah waw yang menunjukkan fa'il kepada sesuatu perbuatan itu adalah kumpulan lelaki. Di waw itu adalah fa'il. Wawul jamaah maksudnya waw yang menunjukkan fa'il, yakni pelaku kepada fi'il itu merupakan fi'il merupakan jama' ataupun kumpulan lelaki. Nahwu darabu. Nahwu darabu. Okey, perkataan daraba bersambung dengan waw jamaah, maka dibariskan akhir fi'il madhi, iaitu huruf ba itu dibariskan dengan baris dhammah. Asalnya adalah baris fathah. Asalnya adalah baris fathah, kemudian apabila bersambung akhirnya itu dengan waw, maka bertukar daripada fathah kepada dhammah supaya dia sesuai dengan huruf waw. Kerana huruf waw ni baris yang sesuai dengannya adalah baris dhammah. Okey. Berapa lah? Dua lah. Yang pertama mabni ala al-fathi, yang kedua mabni ala al-dhammi sekiranya akhir fi'il itu bersambung dengan wa jama' ataupun wa jama'ah. Ini yang ketiga. Awit tasala bihi dhamiru raf'in, atau bersambung dengannya, yakni dengan akhir fi'il madhi itu dhamir rafa'. Apa makna dhamir rafa'? Dhamir fa'il. Dhamir rafa' itu pasal apa dikatakan dhamir rafa'? Sebab dhamir itu jadi fa'il. Kerana fa'il hukumnya adalah rafa'. Au dhamiru raf'in mutaharrikin, dhamir rafa' yang berbaris. Ini keadaan-keadaan yang kita jumpa dengan fi'il madhi. Sebab fi'il madhi bukan sentiasa kita bacakan akhirnya dengan baris fathah. Sebab fi'il madhi dia ada 14 tasrif. Jadi semua akhir fi'il madhi itu tak sama dia punya baris dia. Okey, yang ketiga, apabila bersambung dengan akhir fi'il madhi itu dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' yang berbaris. Dhamir itu berbaris. Okey, apabila fi'il itu bersambung dengan dhamir rafa' berbaris, apa yang akan berlaku pada akhir fi'il madhi? Kata musannif fa yusakkanu, maka disukunkannya, yakni disukunkan akhir fi'il itu, akhir fi'il yang bersambung dengan dhamir rafa' yang berbaris. Contohnya ialah darabtu. Mana ada dhamir rafa'? Dhamir rafa' adalah tu. Tu tu. Ta yang berbaris dhammah kat situ tu. Wa darabna, dan darabna. Jadi darabtu, darabna, macam mana kita nak i'rab? Kita katakan fi'il madhi mabni ala sukun. Apa sebab? Liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Tadi darabu. Darabu kita i'rab macam mana? Fi'il madhi mabni ala lawamat ala dhammi. Mabni ala dhammi liittisalihi bi wawil jamaah.
Okey. Kesimpulannya macam inilah. Kesimpulannya fi'il madhi ni pertama mabni ala al-fathi. Yang kedua mabni ala al-dhammi. Yang ketiga mabni ala sukun. Okey, bila dibaca, dibina di atas sukun, di atas dhammah, idza tasala biwawi al-jamaah, apabila akhir fi'il madhi itu bersambung dengan dhamir, dengan waw jama', maka akhirnya kita akan baca dengan baris dhammah. Contohnya adalah contohnya darabu. Okey, ba ni merupakan akhir fi'il madhi. Ba ni kalau dia tidak bersambung dengan dhamir, maka kita akan bacanya dengan baris fathah. Kita akan baca dengan baris fathah. Daraba. Macam mana kita nak i'rab daraba? Fi'il madhi mabni ala al-fathi. Okey, ini asal kepada fi'il. Asal kepada fi'il madhi. Okey, dia berubah daripada fathah kepada mabni ala dhammi sekiranya akhir fi'il madhi terdapat dhamir jama'. Maka kita i'rab dia. I'rab dia macam mana? Kita katakan fi'il madhi. Kita katakan i'rab dia macam inilah, fi'lun madin mabni ala dhammi. Kita kira sikit dulu. Mabni ala dhammi sekiranya di akhirnya terdapat waw jama'. Bukan kata daraba saja, yang lain pun sama. Fa'ala sambung dengan waw jadi fa'alu. Qara'a jadi qara'u. Kataba jadi katabu. Kesemuanya fi'il madhi mabni ala dhammi. Okey. Yang ketiga mabni ala sukun. Bila kita binakan fi'il itu ala sukun, idza ittasala bihi ittasala bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Sebab apa dia kata dhamir rafa'? Sebab apa dia kata dhamir rafa'? Sebab dhamir yang bersambung dengan akhir fi'il madhi ni tak semestinya dhamir rafa'. Kadang-kadang dhamir yang bersambung dengan dia dhamir nasab. Kalau dhamir yang bersambung dengan akhir fi'il madhi dhamir nasab, maka akhir fi'il tidak akan dibaca dengan sukun. Okey, macam mana dhamir nasab? Contohnya darabana, dia telah memukul kita. Na yang ada di sini adalah dhamir nasab. Disebabkan kerana dhamir itu bukannya dhamir rafa', maka akhir fi'il dibaca dengan yang pertama mabni ala al-fathi. Kita akan baca mabni ala sukun sekiranya dhamir itu merupakan dhamir rafa'. Dhamir rafa'. Tu, ta, ti dan sebagainya itu disebut sebagai dhamir rafa'. Okey, contohnya daraba bersambung dengan dhamir rafa' tu.
Maka kita baca macam mana? Darabtu mabni ala sukun. Katabtu, qara'tu, sallaitu. Tak apalah dhamir apa pun, yang penting dhamir itu dhamir rafa'. Makna dhamir rafa'? Mana dhamir rafa'? Dhamir itu adalah fa'il. Itu maksud dhamir rafa'. Bila sebut dhamir nasab, mana dhamir itu adalah maf'ulun bih. Darabana, na itu maf'ulun bih. Darabna, na itu fa'il. Sebab dia adalah sebab itu dikatakan dhamir rafa' kerana dia merupakan fa'il, pelaku kepada perbuatan tadi. Okey, boleh? Lain daripada ni, lain daripada ni satu saja. Fi'il madhi yang bersambung dengan waw jama', setiap fi'il cuma satu. Setiap fi'il madhi cuma satu saja. Fi'il yang akhirnya bersambung dengan waw jama'. Yang lain tak ada. Itulah tasrif yang ketiga. Tasrif yang ketiga. Daraba, darabu. Qara'a, qara'u. Kataba, katabu. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang ni yang lepas daripada tu. Lepas daripada ni yang keberapa ni? Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Start dari situ. Sampai belakang. Darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma. Kesemuanya dia bersambung dengan dhamir rafa' yang berbaris. Okey. Lain daripada itu mabni 'ala al-fathi. Mabni 'ala al-fathi yang pertama, tasrif yang pertama daraba. Yang kedua daraba yang ada alif kat belakang. Okey. Kemudian yang keempat, yang ketiga ni. Pertama daraba, darabu. Lepas tu yang keempat darabat, yang kelima darabata. Dia ada berapa semua? Daraba, darabat, darabata. Dia ada 4 saja. Ada 4 ni untuk yang mabni alal fathi ni, ada 4 daripada 14 tasrif. Semula lah. Daraba, darabu ni. Lepas tu darabat, darabata, darabna. Yang keenam. Yang keenam sampai akhir semuanya mabni ala sukun. Okey, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Okey, yang 6 sampai yang akhir mabni ala sukun. Okey. Baik. Wathani al-amru. Yang kedua daripada bahagian fi'il yang mabni. Fi'il kesemua ada 3. 2 daripadanya mabni. Sama ada mabni ala al-fathi atau ala al-dhammi atau ala sukun dan sebagainya. Okey. Kemudian yang keduanya adalah fi'il amar. Okey, fi'il amar pula. Wa tsanil amru, yang kedua daripada 2 bahagian fi'il merupakan fi'il amar. Mana fi'il amar itu adalah fi'il suruhan. Apabila kita nak perintahkan sesuatu, maka kita gunakan, antaranya kita gunakan fi'il amar. Amar ni dia ada banyak cara lah. Dia ada 4 uslub amar. Ini di antara amarnya adalah dengan menggunakan fi'il amar. Tu. Dia kata tu. Wal mabniyu naw'an. Naw'an, kemudian ahaduhuma al-madhi.
Yang kedua daripada bahagian ni lah. Yang kedua daripada bahagian fi'il yang mabni. Baik. Al-amru wa bina'uhu ala sukun. Asal kepada fi'il amar itu adalah mabni ala sukun. Asal fi'il madhi mabni ala al-fathi. Kecuali apabila bersambung dengan dia dhamir jama' ataupun dhamir rafa' mutaharrik, maka berubahlah. Adapun fi'il amar dia bermula dengan sukun. Okey. Tengok wa bina'uhu 'ala sukun, dan binanya, yakni bina fi'il amar itu adalah di atas sukun. Nahwu idrib, idrib wadribna, idrib wadribna. Kedua-duanya itu dibina di atas sukun. Okey, fi'il amar. Okey, kita tulis kat sini. Okey, fi'il. Kita padam ni. Fi'il amar. Mabni ala, yang pertama ala as-sukun. Mabni ala as-sukun. Okey. Yang kedua mabni ala apa? Tak kita tengok tu Okey. Wa bina'uhu 'ala sukun, binanya, yakni bina fi'il amar itu adalah di atas sukun. Nahwu idrib wadribna, illa, kecuali. Apa makna kecuali? Okey, maknanya kita tak bina lagi di atas sukun. Dia dah berubah daripada sukun kepada yang lain. Illa idza tasala bihi dhamiru tathniyatin, kecuali apabila bersambung dengannya, yakni bersambung dengan akhir fi'il amar itu dhamir tasniyah. Apakah yang dimaksudkan dengan dhamir tasniyah? Maksudnya adalah alif. Apabila bersambung dengannya alif, itu makna dhamir tasniyah. Alif, huruf alif, alif dhamir tu. Au dhamiru jam'in mudhakkarin, ataupun dhamir jama' mudzakkar. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, ataupun dhamir muannats mukhatabah, ataupun dhamir muannats mukhatabah. Famabniyun, fa'ala ay yakni famabniyun, famabniyun ataupun fayubna ala hazfin nun, maka dia dibinakan di atas hazaf nun. Nahwu idriba wadribu wadribi. Okey. Jadi kita ada dua. Ada satu lagi. Satu lagi. Yang kedua mabni ala apa? Hadfi an-nun. Nanti kita akan tulis kat belakang. Okey, sambungan daripada itu, wa illa, ni kecuali yang kedua, pengecualian yang kedua. Wa illal mu'tal, wa illal mu'talla, kecuali juga fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal, apa dia fi'il mu'tal? Fi'il yang akhirnya, fi'il yang ada huruf illah. Tetapi yang dimaksudkan dengan sini adalah fi'il yang akhirnya huruf illah.
Orang panggil fi'il apa ni? Fi'il apa yang akhirnya huruf illah? Fi'il naqis. Kalau huruf illah berada di awal, dipanggil fi'il misal. Fi'il misal. Kalau huruf illah berada di tengah, dipanggil fi'il ajwaf. Fi'il berongga. Kalau huruf illah berada di akhir, dipanggil fi'il naqis. Jadi yang dimaksudkan dengan mu'tal di sini adalah mu'tal lam. Fi'il naqis itu dipanggil juga dengan mu'tal lam. Mana mu'tal lam? Huruf lamnya ada huruf illah. Okey. Fa'ala hazfi harfil illati, maka dia dibina di atas hadaf huruf illah. Okey, kita ada 3. Mabni ala hadfi harf al-illah. Okey, asalnya adalah mabni ala sukun. Contohnya apa dia? Contohnya uktub. Kemudian kedua uktubna. Yang pertama dengan yang terakhir. Yang pertama dengan yang terakhir. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktubah, uktubna. 2 ni saja. Yang pertama semuanya ada 6. Fi'il amr ada 6. Yang pertama dengan yang akhir. Okey, dibinakan di atas sukun. Okey, jadi kat sini kita baca dengan sukun akhir fi'il. Ini akhirnya adalah huruf ba. Akhirnya adalah huruf ba ni. Yang ni adalah fa'il. Nun yang ada di akhir ni adalah fa'il. Itu tak boleh dibuang. Okey. Bilakah fi'il amar itu mabni ala hazfin nun? Okey, yang pertama idza ittasala bihi dhamir tasniyah. Kita berdalam. Contohnya apa dia? Dhamir tasniyah. Contoh tambah alif kat sini. Tuba, dia panggil dhamir tasniyah. Au dhamir jama'. Contohnya adalah tubu au dhamir al-mu'annatsah al-mukhatabah. Makna dhamir mu'annas mukhatabah ni adalah huruf ya. Yang dimaksudkan dengan dhamir mu'annas mukhatabah adalah huruf ya. Contohnya apa dia? Contohnya uktubi. Okey. Dia ni orang panggil dhamir muannas mukhatabah. Apa nak dhamir muannas mukhatabah? Maksud dia fa'il kepada fa'il itu adalah seorang perempuan yang kita sedang bercakap dengan dia. Seorang perempuan yang kita bercakap dengan dia. Itu makna dhamir muannas mukhatabah. Kita nak suruh seorang perempuan itu suruh buat apa? Suruh baca iqra'i. Tulis uktubi.
dan sebagainya. Okey. Jadi ada 3 ni. Fi'il amar akhirnya ada dhamir tasniyah iaitu la alif. Fi'il amar akhirnya ada dhamir jama' iaitu la waw. Ataupun fi'il amar yang akhirnya ada dhamir muannas mukhatabah iaitu la huruf ya. Jadi ketiga-tiga ni ada 3 sajalah. Ada 3 ataupun kita kata bukan dengan 4 lah. Tambah dengan muannas lah. Dan 3 ni lah. Disebut 3 ni. Maka kita i'rab dia macam mana? Macam mana nak i'rab? Cuba i'rab yang ni. Fi'il amar mabni ala hazfin nun. Okey. Kemudian yang ni pun sama. Uktubu. I'rab fi'il amar mabni ala hazfin nun. Okey, ni yang ketiga. Uktubi fi'il amar mabni ala hazfin nun. Mana nun? Asalnya kat sini ada nun. Kesemua ni, ketiga-tiga ni di akhir selepas daripada alif ni asalnya ada nun. Nun itu merupakan nun tanda rafa'. Nun tanda kepada rafa'. Ni pun sama, asalnya di belakang ni ada nun. Yang ni pun selepas daripada ya ada nun. Sebab yang ni datang daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar datang daripada fi'il mudhari'. Okey, yang ni datang daripada mana? Uktub datang daripada taktubu. Tasrif yang ke-7. Fi'il amar ni datang daripada fi'il mudhari', tasrif yang ke-7. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ini tinggal. Pasal apa tak ambil yang ni buat fi'il amar? Sebab yang pertama sampai yang ke-6 dalamnya ada dhamir ghaib. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Maka kesemua ini tidak sesuai untuk kita jadikan amar hadir. Sebab kita amar itu, amar hadir, kita suruh orang depan kita. Orang depan kita ni kita kena pakai yang ada dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini kita kena ambil yang ke-7. Ini asalnya daripada taktubu. Lepas itu adalah cara-cara dia. Faham tak? Okey, ini pun semua asalnya ada asalnya ada nun kat belakang, asalnya taktuba ni. Ini asalnya taktuba ni. Yang ni asalnya taktubu, taktubuna. Yang ni asalnya taktubina. Lepas tu kita buang. Sebab tu dia kata ala hazfin nun. Disebabkan kerana akhirnya memang asalnya ada nun. Dan nun itu kena dibuang lah. Pasal apa kena buang nun? Pasal nun itu merupakan tanda kepada rafa'. Sekarang ni fi'il amar bukan rafa'. Fi'il amar dia bina. Dia kena buang dia punya tanda-tanda rafa' dia. Okey, habis ya. Dan yang ketiga mabni ala hadfi harf al-illah. Okey, dibina di atas buah huruf illah. Itulah fi'il yang ada huruf illah di belakang. Huruf alif, waw dan ya dekat belakang dia. Contohnya macam mana? Contoh ikhsha. Ikhsha. Ikhsha ni, perkataan ikhsha, i'rab dia macam mana? Fi'il amar mabni ala hazfi harfil illah. Ikhsha ni datang daripada perkataan takhsha. Ikhsha datang daripada perkataan takhsha. Okey, kemudian bila kita nak buat fi'il amar, kita buang
huruf mudhari'. Kita buang huruf mudhari'. Bila kita buang huruf mudhari', kita nak baca tak boleh. Disebabkan kerana fa kalimah ataupun kha ni sukun. Jadi kita terpaksa datangkan hamzah wasal untuk kita sambung. Dimasukkan hamzah wasal. Okey, jadilah ikhsha. Kemudian fi'il ni kena jazam akhir. Kita jazamkan akhir, mana kita buang dia punya huruf illah. Kita buang dia punya huruf alif. Tinggallah ikhsha. Dengan sebab itu kita katakan yani fi'il amar mabni ala hazfi harfil illah. Tadi contoh ikhsha ni, contoh kita buang alif. Belakang dia tadi ni ikhsha. Okey, semula tengok sini. Yang ni adalah alif. Ni bukannya ya lah. Kita tengok rupa ya. Sebenarnya dia bukan ya, dia adalah alif. Macam mana kita tahu alif? Kita tahu alif disebabkan kerana sebelumnya ada baris fathah. Baris fathah ini menunjukkan sini alif. Jadi kita buang alif tu. Kerana alif itu merupakan huruf illah. Okey, ini contoh yang pertama. Yang kedua apa contoh dia? Waghzu. Ughzu. Okey, ughzu ni i'rab dia fi'il amar mabni ala hazfi harfil illah. Ughzu fi'il amar mabni ala hazfi harfil illah. Mana huruf illah yang dibuang? Okey, sini baris apa? Baris dhammah. Kalau sini dhammah bermakna yang dibuang adalah huruf waw. Sini baris apa? Baris fathah, makna huruf illah yang dibuang adalah alif. Okey, sini baris dhammah, makna huruf illah yang dibuang adalah waw. Asalnya macam ni. Asal kalimah ughzu adalah taghzu. Asalnya taghzu. Bila kita nak buat fi'il amar, kita buang huruf mudhari'. Boleh baca tak? Boleh baca Muhammad? Tak boleh baca? Untuk membolehkan kita baca, kita masukkan hamzah wasal. Lepas tu kita jazamkan akhir. Kita jazam tu bermakna kita buang huruf waw. Maka tinggallah ughzu. Jadi macam mana kita nak i'rab ni ughzu? Fi'il amar mabni ala hadfi harfil illah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah irmi. Okey, irmi. Okey, sini kita baca baris apa? Kita baca baris kasrah. Kasrah ini menunjukkan akhirnya huruf apa? Huruf ya. Jadi asalnya di belakang ni ada huruf ya, dan asalnya adalah tarmi. Ini asalnya. Asalnya tarmi. Okey, lepas tu kita buang huruf mudhari'. Tak boleh baca, kita masukkan hamzah wasal. Selepas daripada tu kita jazamkan akhir, maka tinggallah irmi. Okey, jadi kesemua ni kita i'rab fi'il amar mabni ala hazfi harfil illah. Jadi kesimpulannya fi'il amar kita ada tiga cara bina dia. Sama ada bina di atas sukun, ada dua, ataupun bina di atas hazaf nun. Ada berapa semua? Ada berapa?
Ha? 3. Sebenarnya 4. Sebenarnya 4. Tapi yang ada alif kat belakang tu, dia ada 2 semacam. Kira satu lah. Okey. Jadi fi'il amar kesemuanya ada 6. Ni tolak 2 ni tinggal 4 lah. Nah. Baik. Yang ni, yang ketiga ni khusus untuk fi'il amar yang akhirnya ataupun fi'il yang akhirnya huruf illah. Ni. Okey. Baik, bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua daripada fi'il. Tadi dia beritahu di awal tadi, fi'il itu ada 2 bahagian. Darban. Darban ada 2 bahagian dari segi i'rab dengan bina ni. Jadi bina dah ada jelas dah tadi. Ada 2 jenis fi'il, iaitu fi'il madhi dan fi'il amar. Dua-dua fi'il ini tidak ada yang mu'rab. Kita ada 3 fi'il. Fi'il madhi, fi'il amar dan fi'il mudhari'. Okey, fi'il madhi, fi'il amar ni tidak ada langsung yang mu'rab. Kesemuanya adalah mabni dengan cara yang kita sebutkan tadi. Fi'il madhi ada cara dia tadi, mabni ala apa? Dan fi'il amar ada cara dia, kita baru selesai saja. Okey, kemudian musannif akan jelaskan kepada kita tentang bahagian yang ketiga. Daripada fi'il tu, itulah fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu sebahagian besar daripada fi'il mudhari' merupakan fi'il mu'rab. Kebanyakannya merupakan fi'il mu'rab. Mana fi'il mu'rab? Keadaan akhir fi'il tu boleh berubah-ubah. Ada ketika kita baca dengan dhammah, ada ketika kita baca dengan fathah, ada ketika kita baca dengan sukun, melihat kepada keadaan fi'il. Okey? Baik. Wal mu'rabu mubtada' min al-af'ali, fi'il mu'rab dalam kalangan fi'il al-mudhari'u khabar kepada apa? Khabar kepada mu'rab. Khabar kepada mu'rab. Dua-dua adalah isim ma'rifah. Kebiasaannya khabar ni isim nakirah. Tapi kalau khabar itu isim ma'rifah, itu dia punya maksud tertentu dia. Okey, tidak ada fi'il lain lah. Maksudnya yang mu'rab ni cuma fi'il mudhari' saja. Mu'rab cuma fi'il mudhari'. Wal mu'rabu min al-af'al al-mudhari'u bi syarti, bukanlah secara mutlak. Memang fi'il mu'rab adalah fi'il mudhari', tetapi bukan semuanya fi'il mudhari' itu merupakan fi'il yang mu'rab. Bukan semuanya mu'rab. Sebahagiannya adalah bina, mabni. Okey? Bi syarti, dengan syarat. Maksudnya nak dikatakan fi'il mudhari' itu mu'rab, mesti ada syarat ni. Kalau tak cukup syarat, tak boleh. Bi syarti alla yattasila bihi nunul inafi. Dengan syarat tidak bersambung dengannya nunul inas. Mana nunul inas? Mana nun inas adalah nun yang menunjukkan fa'il kepada perbuatan itu adalah kumpulan perempuan. Kumpulan perempuan. Maksudnya perempuan yang ramai. 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Kalaulah fi'il mudhari' itu di akhirnya ada dhamir inas, maka fi'il tadi bukan lagi mu'rab. Dia mu'rab, syaratnya nun ni tak ada. Kalau nun ni ada, orang tak panggil mu'rab. Itu yang pertama. Tak boleh ada nun inas ataupun panggil nun niswah. Nun inas ataupun nun niswah. Sama ya?
Yang kedua, dia ada dua syarat. Dua-dua ni tak boleh ada kalau kita nak katakan fi'il mudhari' itu adalah fi'il mu'rab. Okey. Wala nunut taukidil mubasyarati. Wala nunut taukidi al-mubasyirati, bukan mubasyarah. Al-mubasyirah. Apa makna al-mubasyirah? Maknanya adalah al-muttasilah. Nun taukid al-muttasilati bi akhiril fi'li. Nun taukid mubasyirah. Nun taukid yang bersambung terus dengan fi'il mudhari'. Okey, kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya fi'il mudhari' memang mu'rab. Syarat dia jangan ada dua ni. Jangan ada dua nun. Yang pertama nun Muhammad, nun niswah ataupun nun muannas ataupun nun inas. Yang kedua jangan ada nun taukid. Kalau dua-dua ni ada, nanti dia akan bagi tahu apa yang akan berlaku. Okey, baik ya. Nahwu ni dia akan bagi contoh fi'il mu'rab yang tidak ada nun inas dan tidak ada nun taukid. Ni contoh yang mu'rab. Ini adalah contoh yang mu'rab. Nah, nahwu yadribu. Yadribu. Wa yakhsha. Yadribu dengan yakhsha. Pasal apa dia memang dua contoh? Jadi pasal apa dia buat dua contoh? Satunya contoh yadribu, satu lagi contoh yakhsha. Dia bawa mai kepada kita dua-dua ni kita akan jumpa. Keadaan fi'il mudhari' kita ada dua keadaan yang macam ni. Keadaan yang pertama, kita akan nampak perubahan yang berlaku di akhir dia. Yadribu, yadriba, yadrib. Okey. Kemudian keadaan yang kedua, kita akan lihat fi'il tu sama saja sebutan dia. Yakhsha, yakhsha, yakhsha. Bunyi yakhsha saja. Dia tak berubah baris akhir. Macam kita sebutkan sebelum ni, macam perkataan Zaid dengan Musa. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Musa, Musa, Musa. Jadi musannif sebut dua contoh kat sini supaya dia nak tunjuk kepada kita bahawasanya i'rab mu'rab yang terdapat pada fi'il ni ada kalanya mu'rab secara lafaz dan mu'rab secara takdir. Sama ada rafa' ke dan sebagainya pada takdir. Okey. Fa in ittasalat bihi nunul inathi, sekiranya bersambung dengannya, yakni dengan akhir fi'il mudhari' itu nunul inath. Nun tu bersambung dengan akhir fi'il mudhari'. Apa yang akan berlaku? Bunya ma'aha. Bunya yakni bunyal mudhari'u ma'aha, dibinakan fi'il mudhari' itu bersama dengannya, yakni bersama dengan nun inas, ala sukun. Dibina di atas sukun. Contoh, wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Okey.
Okey, fi'il mudhari' kita ada dua keadaan. Keadaan yang pertama macam ni. Fi'il mudhari' kemudian marfu'. Bila sebut kata marfu', makna dia adalah mu'rab. Itu yang pertama. Fi'il mudhari' marfu'. Yang kedua, fi'il mudhari' mabni. Ini keadaan yang kita akan jumpa. Okey. Kita sebut mabni dulu. Mabni ni dia ada dua. Mabni ala apa? Yang pertama disebut ala sukun. Mabni ala sukun. Bila mabni ala sukun? Idza tasala bihi nun al-inas. Nun inas ni ada dua. Okey. Yang pertama contohnya ribna bermula dengan ya. Yang kedua apa dia? Ribna. Mula dengan ta. Dua ni saja fi'il mudhari' yang akhirnya ada nun inas ataupun nun niswah. Nun di sini bermakna hunna. Nun di sini bermakna antunna, karena kita campur dengan ta. Ta ni maksudnya mukhatabah. Ni maksudnya ghaibah. Okey, dua ni saja. Dua ni saja mabni ala sukun. Tengok kalau ada dhamir kita i'rab fi'il mudhari' mabni ala sukun. Okey, tu yang kita dah sebutkan tadi. Yang kedua kita tak baca lagi. Baik. Okey, yurdi'na duduk tak mana? Yurdi'na duduk sini. Kerana dia bermula dengan ia. Bukan yurdi'na saja. Yang lain pun macam apa? Apa dah? Kalau yaktubu yaktubna. Kalau yajlisu yajlisna. Taktubna, tajlisna dan sebagainya. Baik. Tengok ada nombor dua pula. Dia ada dua ni. Lain daripada tu marfu'. Lain daripada ni, daripada dua ni semuanya marfu'. Okey. Fa in ittasalat bihi nunut taukidil mubashirati, sekiranya bersambung dengannya, yakni dengan fi'il mudhari' oleh nun taukid mubashirah, buniya 'ala al-fathi. Buniya 'ala al-fathi, dibinakannya di atas fathah. Jadi bina fi'il mudhari' ni ada dua. Sama ada bina di atas apa? Ada sukun ataupun bina di atas fath. Okey, yang kedua mabni ala al-fathi. Bila fi'il mudhari' itu mabni ala al-fathi, tulisan dia idza ittasala. Ini apa nama? Idza ittasala
bihi nunu at-taukidi al-mubashirati. Idza ittasala bihi nunu at-taukidil mubashirah, apabila bersambung dengannya dhamir nun taukid mubashirah. Mana mubashirah adalah muttasilah. Nun tu dia bersambung terus dengan akhir fi'il. Okey, contohnya macam mana? Contoh, la yusjananna. La yusjananna. Okey, la yus coba i'rab Zudi. La yusjananna mudhari' mabni ala al-fath. Pasal apa? litisalihi bi nuni at-taukid al-mubashirati. Yani i'rab mudhari' litisalihi bi nun al-inas. Lain daripada ni, kesemuanya marfu'. Kesemuanya adalah marfu'. Marfu' dia ada dua. Sama ada bidhammati ataupun bithubuti thubut an-nun. Okey. Dhammah ni pula terbahagi kepada dua bahagian. Dhammah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama az-zahirah. Yang kedua apa dia? Al-muqaddarah. Contoh dia tadi, yang tadi ni yadribu sampai tadi ni. Yadribu. Okey, ni dhammah yang zahirah, makna nampak. Yang kedua yakhsha. Dhammah tak ni? Dhammah tak? Dhammah. Tapi dhammah yang muqaddarah. Hakikatnya ada dhammah di belakang. Hakikatnya berbetulan dengan alif ni ada dhammah, tapi kita tak boleh zahirkan. Tak boleh zahirkan baris dhammah. Okey. Boleh? Boleh tu? Okey. Yang kedua, thubut nun. Thubut nun ni apa dia? Fi'il. Mungkin al-af'al fi'il 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Marfu' bi thubut an-nun. Okey. Boleh? Lain daripada yang ni, lain daripada yang ni, dia duduk sini. Boleh? Jadi sebagai kesimpulannya, fi'il mudhari' itu ada yang mu'rab, marfu'. Tengoklah keadaan, kadang-kadang marfu', kadang-kadang mansub. Tengok keadaan lah. Jadi bukan dia marfu' saja. Fi'il mudhari' ini ada 3 keadaan. Boleh sama ada dia marfu' ataupun apa dia? Ni yang pertama. Ni keadaan yang pertama. Dia pecah tu. Marfu', betul? Mansub, betul? Majzum. Dia ada banyak lah jalan cerita dia ni. Ni tanya cerita banyak sangat. Lagi sabut pula. Okey.
Baik. Kemudian yang kedua wala yakunan. La yusjananna dan wala yakunan. Nun taukid ni ada dua jenis. Yang pertama nun taukid. Nun taukid apa? Mukhaffafah. Nun taukid mukhaffafah ni nun taukid yang berbaris mati. Dia sukun. Tu nun taukid mukhaffafah ataupun khafifah. Yang kedua namanya nun taukid thaqilah. Nun taukid yang berbaris bersyaddah. Dia ada syaddah kat atas dah. Yang pertama tadi tu la yusjananna. Nun tu ada syaddah. Tu namanya nun taukid thaqilah. Nun taukid thaqilah. Contoh yang kedua la yakunan. La yakunan ni kita nampak macam satu nun. Sebenarnya dua nun tu. Tulisan dia macam tu. Tulisan dia dengan satu nun, tapi sebenarnya dia dua nun. Sebenarnya ada dua nun kat situ. Wala yakunan. Itu nun yang kedua itu merupakan nun taukid khafifah. Okey, baik. Qala wa innama u'ribal mudhari'u. Okey. Jadi musannif akan bagi tahu kepada kita apa pasal, apa sebab fi'il mudhari' itu mu'rab. Tak sama dengan fi'il lain. Tak sama dengan fi'il madhi, tak sama dengan fi'il amar. Fi'il mudhari' dia mu'rab. Okey, wa innama u'ribal mudhari'u, hanya saja di mu'rabkan fi'il mudhari' itu apa pasal? Li musyabahatihi lil ismi, kerana dia menyamai isim. Kerana fi'il mudhari' ni menyamai isim. Dia nak sopak dengan isim. Sopak dari segi apa? Sopak dari segi apa? Isim ada baris dhammah. Isim ada baris fathah. Isim ada dhammah, ada fathah. Maka baris yang tadi itu ada pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita boleh baca dengan dhammah, yaf'alu. Kita boleh baca dengan baris fathah, yaf'ala. Disebabkan kerana ada sedikit persamaan antara fi'il mudhari' itu dengan isim, maka dengan sebab itu dikatakan dia mu'rab. Isim mu'rab. Isim kita dah sebutkan sebelum ni, asal pada isim itu adalah mu'rab. Pecahan cabang daripadanya adalah mabni. Disebabkan kerana fi'il mudhari' itu ada persamaan dengan isim, maka sebab tu dia mu'rab. Dan maksud mudhari' adalah menyamai. Al-fi'lul mudhari' bermaksud al-fi'lul musyabih. Fi'il yang menyamai. Sama dengan apa? Sama dengan isim. Disebabkan kerana isim ada dhammah, ada fathah. Fi'il mudhari' pun ada dhammah, ada fathah. Maka dikatakan, dinamakan fi'il itu sebagai fi'il mudhari'. Mana mudhari'? Musyabih. Fi'il yang menyamai ataupun yang menyerupai. Okey, wa ammal hurufu, adapun huruf, fa mabniyatun kulluha, kesemuanya adalah mabni. Kesemua huruf adalah bina. Jadi selesailah. Kita dah jelaskan yang pertama tentang ni, kesemuanya balik kepada awal. Awal dulu dia bahagikan kalimah itu kepada apa bahagian? Kepada 3 bahagian. Kan? Dia sebut wal kalimatu apa dah? Wal kalimu awal tu qaulun. Wal kalimu qaulun. Kalim ataupun kalimah itu merupakan qaul, dan qaul itu terbahagi kepada 3 bahagian. Isim,
fi'il dan huruf. Isim dia jelaskan kepada kita, fi'il pun dia dah jelaskan kepada kita, dan akhir sekali penutupnya adalah huruf. Maka huruf dia tidak ada langsung bahagian dia daripada apa? Daripada i'rab. Kesemuanya huruf adalah mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Dalam alfiyah, fi'lu amrin wa mudhiyin buniya. Fi'il amar, fi'il madhi, kedua-duanya mabni. Wa a'rabu mudari'an, mereka mu'rabkan fi'il mudhari'. In 'ariya, jika dia kosong, bebas, min nuni taukidin mubashirin, kosong bermaksud tidak ada nun taukid mubashir, dan wa nuni inasin, dan tidak ada nun niswah ataupun nun inas, kaya ru'na. Okey. Okey, baik, kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, apa yang kita dah baca berkaitan dengan tiga-tiga ni, okey, aqsam al-kalam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Okey, isim ada mu'rab, ada mabni. Yang ini adalah asal, yang ini adalah furu'. Fi'il pun juga ada dua bahagian, tapi asalnya adalah mabni, ini adalah asal. Kemudian mu'rab adalah fara'na. Adapun huruf mabni saja. Okey, tu bahagian-bahagian dia lah. Baik, setakat tu dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan semua lain esok. Kita akan masuk kepada bab baru, bab ma'rifati alamatil i'rab. Ni tajuk ni cukup penting lah. Tajuk bab ma'rifati alamatil i'rab, tajuk yang cukup penting. Tajuk ni kita akan tengok macam mana perkataan itu berubah daripada dhammah kepada fathah dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai alamat al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan wasi'an wa sa'adatan darain wa husnal khatimati wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha wa ghayruhu birahmah, iftiraqana min ba'dihi bil maghfirati wal 'isma wa dafa'na ya Allah al bala'a wal niqmah. Rabbana ij'alna min syayikhina khairal jazaa. ربنا اجزي عنا والدينا وأمهاتنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا أحبابنا وشهداءنا خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.